Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itunya surah Al-Anbiya. Anbiya maknanya para nabi. Di dalam surah ini Allah menceritakan di antara para nabi dalam Al-Quran itu terdapat 25 nabi. Dalam surah ini ceritanya cerita Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itulah di antaranya diceritakan. Tapi apa yang diceritakan dalam sini adalah secara ringkas. Dan memanglah cinta kisah para nabi ini bukan pada dalam surah Anbiya-nya saja, tersebar sekian banyak surah dalam Al-Quran itu adalah cerita nabi dan rasul yang 25. Tujuan daripada cerita nabi dan rasul dalam Al-Quran ini adalah untuk memberi pengajaran dan pendidikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya supaya mengambil pengajaran. Di antara kisah yang diceritakan dalam surah Anbiya ini adalah cerita Nabi Lut. Yang saya akan ceritakan di sini adalah Nabi Lut dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman secara ringkas. Di sini dikatakan Nabi Lut adalah dikenali seorang Nabi dan Rasul yang hakiman alim. Hakiman aliman, kebijaksanaan dan nabi yang pengetahuan. Itu dikatakan falsafah ilmu. Jadi falsafah ilmu yang ada pada Nabi Lut ini adalah dikaitkan hubungan di antara ilmu falsafah sains sosial, sains ketuhanan dan sains tabi'i. Sains ketuhanannya, Nabi Lut alaihissalam mengajak pada kaumnya menyembah Allah atau bertakwa kepada Allah. Di sains sosialnya, Nabi Lut melarang kaumnya janganlah melakukan perkara yang jahat atau perkara yang sifatnya adalah melanggarkan perintah Allah. Tapi kaumnya membuat satu perkara yang buat pelanggaran perintah Allah. Dan sampai dengan sains tabi'inya, Allah Ta'ala membalikkan bumi lantaran kerana kaum Nabi Lut ini derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga sekarang ini pun terdapat di Yordan itu dikenali laut mati. Adalah kesan daripada Allah membalikkan bumi Sodom. Satu kota bumi Sodom yang terdapat daripada penduduk di kalangan kaum Lut ini yang derhaka kepada Allah dibinasakan. Ini yang menunjukkan bagaimana keadaan umat yang terdahulu apabila mereka derhaka kepada Allah, melanggarkan perintah Allah, maka Allah binasakan seketika itu juga. Begitulah cerita turunnya tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini juga dikenali sebagai Nabi yang hakiman aliman. Orang Nabi yang bijaksana dan mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kebijaksanaan yang ada pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini adalah dia menjadi seorang tukang besi. Itu Nabi Daud, ayahnya, pandai membuat baju besi yang ada hubung kaitnya tentang baju besi ini dengan sains tabi'i, sains sosial dan sains ketuhanan. Sains tabi'inya baju besi dibuat adalah untuk persediaan dalam peperangan, pakai baju besi. Dan sosialnya, bijaknya Nabi Daud ini, dia menciptakan baju besi yang boleh sepadan pakai seorang itu dapat memakaikan dengan baik. Dia tempahan yang betul. Sains ketuhanannya, maknanya manusia adalah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita Nabi Daud alaihissalam. Dia adalah seorang Nabi dan Rasul pada zaman Talut. Dia masuk dalam tentera Talut melawan tentera Jalut. Dia di barisan depan sekali adalah bersama dengan Talut. Akhirnya Nabi Daud dapat memanah Jalut. Menyebabkan Jalut mati, terbunuh dalam peperangan. Nabi Daud dikahwinkan dengan anak Talut. Selepas kematian Talut, Nabi Daud dilantik menjadi raja di Palestin.
Semasa Nabi Daud menjadi raja di Palestin, dia menjadikan kitab Zabur sebagai pelembagaan di Palestin. Ini sejarahnya. Begitulah juga selepas zaman kewafatannya, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah seorang nabi dan rasul yang hebat dalam sejarahnya. Dia menjadi nabi sejak dia menjadi pemimpin di Palestin, mengganti anaknya, mengganti bapaknya ketika berumur 13 tahun. Bayangkan, seorang pemuda yang berusia 13 tahun bisa memimpin dan memerintah negara Palestin yang luas ketika itu. Seperti empayar yang besar, sampai ke Yaman, sampai ke Irak dan Syria. Inilah kehebatannya Nabi Sulaiman. Kemudian kehebatan Nabi Sulaiman juga adalah disebut dalam Quran. Dia dapat menciptakan sebuah kapal terbang, membuat kerangka sebuah kapal terbang yang dimuatkan di kalangan manusia, jin dan burung-burung dalam penerbangannya dengan menggunakan kuasa angin. Itu mukjizat yang daripada Nabi Sulaiman. Nah, sekarang ini kapal terbang juga orang mengambil pengajaran daripada peristiwa ini, buat kapal terbang menggunakan enjin, memanglah enjin, dan juga kuasa anginnya kipas yang dapat menjalan enjin yang dapat memutarkan kipas. Ini adalah pernahnya Nabi Sulaiman telah merangkakan kapal terbangnya yang gagah, yang kuat, yang penerbangannya terdiri pada manusia, haiwan, jin dan burung-burung. Jadi cerita Nabi Sulaiman ini pun panjang dan tidaklah menceritakan keseluruhannya. Maka itulah di antara pengajaran yang kata Nabi Sulaiman juga dikenali seorang nabi yang hakiman aliman. Seorang nabi yang bijak dan berpengetahuan, atau dikatakan istilah sekarangnya falsafah sains. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah merupakan satu bidang ilmu yang hubung kait dengan falsafah sains Al-Quran. Falsafah itu menunjukkan kebijaksanaan manusia untuk memikir tentang Al-Quran. Al-Quran itu bukanlah falsafah. Al-Quran itu adalah merupakan wahyu. Tapi manusia yang membaca Al-Quran itu harus berfikir. Dalam konteks pembacaan pun kena tahu ilmu. Itu ada ilmu yang katakan ilmu tajwid. Apatah lagi pembincangan yang dalam Quran itu berkaitan dengan ilmu tabi'i, tentang alam, tentang kehidupan masyarakat, menjadi khalifah, menjadi pemimpin negara dan sebagainya yang disebut dalam Quran itu. Kepada manusia perlu kepada ilmu pengetahuan untuk menafsirkan dan memperjelaskan, ada penyelidikan, kajian, dikatakan kajian yang ilmiah dan saintifik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.